Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, jadi kita teruskan ulang kaji kita dengan bahagian yang kedua. Okey, baik. Untuk ulang kaji kedua ini, bab yang terlibat adalah bab 5 sehingga bab 9. Okey, untuk pengetahuan kamu, ini bukanlah pengajaran menyeluruh setiap bab. Okey, ini adalah ulang kaji dan cikgu hanya memberikan tips untuk setiap bab. Okey, dan kamu masih perlu untuk mengulang kaji secara keseluruhan lah. Okey, baik, cikgu harap kamu faham ya. Okey, baik, kita teruskan dengan bab 5 iaitu nisbah trigonometri atau trigonometric ratios. So, dalam bab 5 kamu mesti tahu asas teorem Pythagoras. So, asas ini melibatkan segitiga bersudut tegak. Okey, right angle triangle. Okey, so empat segi ni kita panggil sudut 90 darjah. Okey, menunjukkan sudut 90 darjah. Okey, 90 degrees angle. Jadi kamu kena tahu di manakah sisi hypotenuse. Okey, so sisi hypotenuse macam mana kita nak kenal pasti? Sisi ini bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okey, the hypotenuse side would be opposite with the 90 degrees angle. Okay, opposite. So, yang paling panjang adalah hypotenuse. Okay, bagaimana kita nak mencari sisi hypotenuse? Panjang hypotenuse macam mana nak cari? Kita guna formula yang warna biru ni. Okay, di mana sisi A dan B, okay, kita kuasa 2 kan. A kuasa 2 tambah B kuasa 2, dah dapat jawapan, kita cari punca kuasa 2 dia. Okay, so kita akan dapat C. Okay, so the length of A and B, so you square the number A square plus B square. Okay, when you get the answer, then you square root the answer. You will get the length of C. So, kita tengok contoh yang dekat bawah ni, bagaimana kita nak mencari hypotenuse. Okay. Okay, baik. So, katakanlah 25 ni tak ada. Okay, ni tak ada lah. C, kita nak cari hypotenuse. AB is the hypotenuse. So, we have the side of 7 and 24. So, how to find C? Okay, C is the hypotenuse. How you know that C is the hypotenuse? Because it is opposite with the 90 degrees angle. Kerana dia bertentangan dengan sudut 90 darjah, maka AB adalah hypotenuse. So, kita namakan C ya. So, kita follow formula Pythagoras theorem. So, C will be equals to square root of, okay, kita letak bracket ya, sebab kita nak cari hasil tambah dia dulu. Okay, sebelum tu kita kuasa 2 kan setiap sisi. Okay, so macam ni. Okay, so by using your calculator, 7 square would be 49. Okay, 7 kuasa 2 plus, okay, 24 square. So, you guna calculator, you akan dapat 5, 7, 6. Okay, hasil tambah dia, you akan dapat 6 to 5. Okay, so guna calculator, the square root of 6 to 5 ialah 25. Okay, so you akan dapat 25 lah. Okay, itu cara untuk mencari hypotenuse. Okay, seterusnya kita gunakan formula yang paling penting dalam bab 5 iaitu SOHCAHTOA. Okay, ini basic formula yang sangat penting dalam bab 5 ya. Okay, so untuk menggunakan formula SOHCAHTOA ni, you kena tahu nama bagi setiap sisi. Okay, so hypotenuse sudah tahu. Okay, kita dah tahu sisi hypotenuse adalah sisi yang bertentangan dengan 90 degrees angle. Okay, so di dalam segitiga akan ada satu sudut. Okay, so contoh dalam segitiga ini, sudut yang ini kita namakan theta. Okay, theta akan boleh jadi apa sahaja nilai lah. Okay, nilai sudut. So, kita simbolkan dia dengan theta. So, yang bertentangan dengan sudut theta ini kita namakan opposite side. Okay, kita gunakan term bahasa Inggeris sebab formula ini dalam bahasa Inggeris. Okay, so yang bertentangan, sisi ini yang bertentangan dengan theta, sudut theta dinamakan opposite side. Okay, so maka sisi satu lagi akan menjadi adjacent, which is sisi bersebelahan. Okay, next to the theta we call adjacent. Okay, so mesti tahu betul-betul, kena pastikan yang mana opposite, yang mana adjacent, yang mana hypotenuse. Okay, sekali lagi, hypotenuse macam mana kita nak tahu? Bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okay, yang bertentangan dengan sudut theta, kita namakan opposite side. Okay, maka yang bersebelahan, yang next to the theta, kita panggil adjacent. Okay, adjacent side, sisi inilah.
Okey, jadi kita pergi kepada formula pertama iaitu SOH. Apakah itu SOH? Okey, so SOH ialah sin theta. Okey, formula untuk sin ya, sin theta bersamaan dengan O bahagi H. Okey, O bahagi H bermaksud the value of the opposite length divide by the value of the hypotenuse length. So OH. Okey, so kita tengok contoh ya. Kita tengok contoh. Okay, cikgu cari pen. Sekarang pen dah okey. Pen tablet cikgu dah okey. Alright, so dalam segitiga ini, okey, kita nak cari sin tadi kan? Okey, kita anggaplah sudut theta kita di sini. Okey, sudut theta boleh berada di mana-mana lah, either di sini ataupun di sini. Bergantung kepada soalan. Jadi kita anggap cikgu nak letak theta kita di sini. Jadi bagaimana kita nak mencari sin theta? Okey, so sin theta menggunakan formula ini, so di mana O bahagi dengan H. Okey, sekarang kita kena kenal pasti di mana O, di mana H. Okey, so tadi cikgu dah terangkan, okey, sisi yang bertentangan dengan sudut kita namakan opposite, so O. Okey, manakala sisi yang bertentangan dengan 90 degrees angle adalah H, hypotenuse. Okey, jadi O adalah nilainya 7, manakala H nilainya 25. So, inilah jawapan kamu. Sin theta bersamaan dengan 7/25. Alright. Okey, katakanlah jawapan, ini contoh lain lah. Katakanlah jawapan kamu sin theta. Okey, ini contoh sahaja. Jawapan kamu adalah 2/4. Contoh ya. Okey, so pecahan ini haruslah dimudahkan. You must simplify the fraction. So, you can divide by 2. So, you will get 1/2. Okay, so trigonometric ratio ni, you kena simplify the fraction. Okay, so ini baru yang pertama ya, sin. Okay, S ni stand for sin. Sekarang kita akan pergi kepada cos pula. Okay, yang kedua. Okay, baik. So, untuk formula yang kedua, kita gunakan kah. Okay, tadi so ya, sekarang kah. Apakah itu kah? Kah adalah cos theta. C stand for cos. Bersamaan dengan adjacent bahagi dengan hypotenuse. So, kah ialah AH. Okay, A bahagi H. Okay, menggunakan contoh yang sama. Okay. Contoh yang sama, sekarang kita nak cari nilai untuk cos ya. Kah tadi. So, cos theta bersamaan dengan A per H. Okey, so kita letaklah kita punya theta di sini. Katakanlah sudut yang kita hendak cari adalah di sini. Okey, A ya, di sini. Okey, baik. Jadi, kita kenal pasti yang mana satu A, mana satu H. Yang mana satu adjacent dan hypotenuse. Alright. So, hypotenuse paling senang kita nak kenal pasti. Okay, very easy to identify because the length of hypotenuse is opposite with the 90 degrees angle. Okay. What about A? A adalah next to the theta. So, this is A. Okay, sebab next to the theta sahaja ya. Alright, so we have A, we have H. Okay, masukkan sahaja nilai. The length of A adalah 24. Manakala length of the hypotenuse is 25. So, this would be your answer for the cos theta. Okay, kita teruskan dengan tangent. So, the third formula is tangent. So, we call TOA. Okay, so kah TOA. TOA means O dan A, O bahagi A. Okay, opposite bahagi adjacent. Okay, by using the same formula, senang ya. So, di sini cikgu letak theta. Okay, sorry. Okay, kita letak theta sebagai sudut kita. So, to find the tangent, okay, TOA means O bahagi A. Opposite divide by adjacent. So, how to find the opposite side? Okay, this is the theta. The opposite of the theta would be O. Okay, opposite side. Adjacent would be next to the theta. So, this is A. Okay, so O adalah 7. Okay, A adalah 24. So, this would be your answer. Okay. I nak bagi contoh kalau theta dia berada pada sudut lain. Okay, contoh Tadi cikgu letak sudut theta kita pada A kan. Okay, katakanlah cikgu letak kita punya sudut theta pada B. Sudut B. Okay, dekat sini pula. Okay, sudut B. Susah pula cikgu nak gunakan pen ni. Okay. Dia very sensitive. Okay, so theta kat sini.
dekat pada B Okay. So to find the tangent, okay, kita teruskan tangent sama dengan TOA O bahagi A. Okay, now the angle is different lah. I mean dah change place, right? So to find the opposite side, okay, so the opposite side will be opposite with the theta. So opposite kat sini sekarang. Okay, what about A? A adalah next to the theta. So 7 lah. Okay. Kalau you tanya, cikgu, 25 also next to the theta. No, 25 dia fix dia hypotenuse. Because 25 opposite with the 90 degrees. Hypotenuse dah fix. Okay. Dia tak kisah whether your theta B or A, hypotenuse length will be fixed. Dia mesti opposite dengan 90 degrees. Okay. Dia paling panjang. Okay, now we have the opposite side 24. We have adjacent 7. So dia akan jadi macam ni. Okay, so katawa depends on your theta, di manakah sudut itu berada. Okay. Okay, baik. Untuk penyelesaian masalah, solving problems, cikgu sediakan 2 soalan lah. So, ini yang pertama. Okay, so kita baca. Raja di bawah, raja di sebelah Raja di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak ABC. Okay, so the diagram shows a right angle triangle ABC. Okay, diberi tangent theta sama dengan 3.2, cari nilai X. So, given that tangent theta is 3.2, find the value of X. Kita nak cari length of X. Okay, so penyelesaiannya ialah kita tuliskan information yang diberi, which is tangent theta sama dengan 3.2. Okay, so you tahu tangent adalah TOA. Formula tadi kan? TOA. So, tangent sama dengan O bahagi A. O bahagi A. Okay, jadi untuk segitiga ini, kenal pasti yang mana O, yang mana A. So, opposite O stands for opposite. Opposite side will be opposite with the theta. Ni theta kita. So, opposite adalah O. Alright. So, di manakah A? A adalah next to the theta. So, ini adalah A. Okay. BC adalah hypotenuse ya. So, dia tak terlibat lah. Kenapa hypotenuse? Because dia opposite with the 90 degrees. Okay, so fokus kepada O dan A sahaja. So, O bahagi A adalah X dan 9 ya. So, kita sambung kat sini. Tangent adalah X per 9. Okay. O bahagi A ya. Lepas tu continue with the information given tadi 3.2. So how to find the X? So the X you maintain at the left side. Okay. 9 here when you bring to the other side will be times. Because 9 sini under division. On the left X bahagi 9 kan. Bahagi 9. So when 9 move there dia akan jadi darab. Okay. From divide become darab. So 3.2 times 9. Okay. So 3.2 times 9 by using your calculator you will get 28.8 cm. So this is your X. Okay. Okay, so the second question is, okay, kita baca ya. Raja di bawah menunjukkan segitiga bersudut tegak ABC dan ACD. Diberi P equals to bersamaan dengan 24/34. Cari nilai X. So the diagram below shows a right angle triangle. Ada dua triangle. Yang pertama ABC and satu lagi ACD. Okay, satu yang besar, satu yang kecil ni. So given that P ni akan menjadi theta lah, sudut sudut P. Okay, so given that P equals to 24 over 34. Okay, actually sin P. Okay, ada tertinggal kat sini. Sorry ya. Sepatutnya dia adalah sin. So macam sini, given that sin P equals to 24 over 34. So dekat sini sin P ya. Okay, find the value of X. Alright. Now, from the information given that sin P, kat sini lah cikgu tulis sin P sama dengan 24 over 34. Okay, so you tengok balik sin P. Okay, sin P. Sin adalah suh. Betul tak? Sin adalah suh di mana S sin adalah O bahagi H. Okay, jadi kita tengok mana satu, manakah sisi untuk O dan H. So, kita talking about P, right? So, the triangle adalah yang di sini sahaja.
Okey, triangle yang kecil sahaja. A, C, D. Jangan tengok yang besar. Fokus yang segitiga kecil ni sahaja. So, O adalah opposite with the sudut. So, di sini adalah O. Okey, H adalah hypotenuse. So, di sini adalah H kerana opposite with the 90 degrees angle. Okey, so dia bersamaan dengan O bahagi H kan. O adalah AC. Kita tak ada nilai AC lagi. H adalah 17. Okey, so ini adalah di dalam soalan, di dalam diagram. Okay, ini adalah information yang dia beri. So from here you boleh buat proportion lah, proportional. So you boleh tengok macam ni Okay, 34 nak jadi 17, dia divide by 2. Okay, so 24 also nak dapatkan AC, divide by 2. Okay, so 24 divide by 2 you will get 12. So AC di sini adalah 12. Okay, ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan nilai dalam bentuk nisbah proportional. Okay, so you boleh buat cara lain juga. Okay, so AC adalah 12. So kita nak X. Okay, now I draw again. Okay, now we focus at the bigger triangle. Now kita fokus kepada A, B, C. So AC ialah 12. Okay, BC adalah 37. So apakah X? Okay. Kita gunakan formula teorem Pythagoras. Okay, gunakan formula teorem Pythagoras. So, dalam formula teorem Pythagoras tadi, awal-awal cikgu tunjuk tadi kan. So, C ni, ni hypotenuse Untuk mencari hypotenuse, kedua-dua sisi kita kuasa duakan, lepas tu kita tambahkan. Okey, ini adalah untuk mencari hypotenuse. Kalau nak cari sisi selain daripada hypotenuse, okey, yang lain A atau B, kita kena tolak, guna formula tolak macam ni. Contohnya, kita nak X kan? Kita nak cari sisi X. X is not hypotenuse. So, nak cari yang sisi X, hypotenuse yang paling panjang kan? Dia yang akan tolak sisi lain. Okey, konsepnya macam ni. Okay, untuk cari X atau nak cari 12 ni dalam segitiga ni, hypotenuse yang akan tolak lah. Okay, so X would be, okay, so ini guna calculator lah. Okay, so you guna calculator, cikgu ringkaskan terus kepada jawapan. Okay, so you get the same answer lah. Okay lah, tak apalah cikgu tunjuk lah. Sekarang tak seronok pula tak tunjuk jawapan. Okay lah, we do together lah. 37 square, apa dia? So, 37 square. Where's my pen? Okay, dekat sini 13969 minus 12 square ialah 144. Tutup bracket. Okay, square root still there. So, kita minus. You will get 1225. 1225. Okay, this one you square root kan. 1225. You will get 35. Okay. 35 cm. So, this is your answer. So, dalam exam, yang last kali will be your answer lah. Okay. Okay. Kalau soalan penyelesaian masalah, okay, katakanlah dekat sini, markahnya 4 markah, 3 markah. Actually, you boleh buat lebih daripada satu penyelesaian. Okay, macam ini. Okay, this thing adalah one solution. Okay. Katakanlah you have another solution. Okay, you tak pasti yang mana. Actually, you boleh buat dua. Okay, you boleh buat satu. Okay, this is the answer. And then satu lagi, answer lain. Kita akan pilih jawapan yang betul. Okay, dengan jalan kerja lah. Tetapi you kena make sure you separate clearly. Macam ini adalah penyelesaian satu. Okay. And then ada jarak yang jelas yang membezakan. The second penyelesaian adalah ini pula. Walaupun jawapannya berbeza, kita sebagai pemeriksa akan pilih jawapan yang betul dari jalan kerja yang betul. Okay? Cara ini hanya boleh digunakan untuk solving problems. Kalau soalan direct, satu markah sahaja, you tak boleh bagi banyak jawapan. Or this, or this, or this, cannot. Okay, kalau satu markah sahaja yang direct answer, you cannot give more than one answer. Satu sahaja. Ini melibatkan penyelesaian masalah sahaja. Untuk yang boleh buat banyak penyelesaian. Tetapi kita dah belajar, kita dah faham konsep. So should be no problem. You just write the correct solution. Okay, ini in case sahajalah ya. Okay.
Okay, next we move to bab 6. Okay, sudut dan tangent bagi bulatan, angles and tangents of circles. Okay, so di sini cikgu akan berikan tips lah, bukan secara menyeluruh bab 6 ya. So tips-tips yang penting lah. Okay, so yang pertama, you tengok sini, kita ada sudut X dan sudut 40. Okay, so yang cikgu tunjukkan ni, ini adalah sorry. Okay, ini kita panggil arc. Yang cikgu buat merah ni ya. Ini adalah arc atau lengkok. Okay, lengkok. So, lengkok ini membuat sudut 40 darjah di sini, betul? Okay, so dengan lengkok yang sama, dia juga membuat sudut X. So, jawapan untuk X adalah 40. Kenapa? Kerana X and 40 degrees have the same arc. Mereka ada lengkok yang sama. So, di sini kalau lengkoknya sama, sudut also sama. Okay, dan make sure the sudut di circumference lah. Sudut ni berada pada lilitan di hujung lah. Okay. Jadi untuk soalan lah, contoh soalan. So ditanya X kan, apakah nilai X? So you boleh tengok nilai X ni lengkoknya di sini. Betul tak? Lengkok ini membentuk X. Lengkok yang sama juga membentuk 40 darjah. Jadi X also 40. Okey, macam tu cara kita nak tengok. So yang kedua, konsep kedua, okey, lengkok. Ni adalah lengkok ya, arc, your arc. Pertama dia pergi kepada O, di pusat. Okey, nilai di sini 110. Dan lengkok yang sama juga pergi kepada lilitan di hujung dengan nilai X. So untuk contoh yang ini, apakah nilai X? Okey, so cikgu gunakan pen. Okey, untuk konsep begini ya, untuk konsep yang macam ni, X akan menjadi 1/2 daripada sudut di pusat. Okey, X akan jadi separuh. So kalau kamu tengok dia punya macam size pun boleh nampak, sini kecil, sini lebih besar lah. Okey, sudut yang di pusat lebih besar. Jadi of course nilai pun lebih besar. So because X separuh, so kita darab dengan 1/2. So 1/2 times 110. So you will get here 55 lah. Contoh untuk yang ini. So kalau contoh yang seterusnya ni, okey, dia tanya apakah nilai Y. Di sini apakah nilai Y kan? Jadi syarat ni mesti lengkok yang sama jugalah. Syarat mesti lengkok yang sama. Okey, so lengkok ini membentuk nilai Y, sudut Y, dan lengkok ini juga membentuk 40 darjah. Dan kita tahu 40 darjah adalah separuh daripada Y, ataupun Y adalah 2 kali ganda dari 40. So untuk dapatkan Y, just 2 times 40. So you will get 80 degrees. Okay, so kita tengok penerangan. Sudut pada pusat, angle at the center ialah 2 kali sudut pada lilitan. Okay, so angle at the center would be 2 times angle at the circumference. Okay, baik. Yang kedua, sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh diameter ialah 90 darjah. The angle at the circumference of a circle subtended by a diameter is 90 degrees. Apakah maksudnya? So this is diameter. POR is the diameter. The length that pass through the center. Okay, from circumference to the circumference lah, lilitan kepada lilitan. Dia mesti passing through the center, we call diameter. So if the diameter here makes a triangle, ada triangle. So sudut dekat sini yang tengah-tengah ni, yang tengah-tengah lah, we call tengah-tengah ni adalah in the semicircle lah, sudut ada semicircle, dia confirm 90 degrees. Okay, confirm 90 degrees. So kita tengok contoh sebelah dia. Kita gunakan pen. Okay, so kita ada segitiga PQR. Okay, segitiga PQR. And then POR ialah diameter. Okay, diameter. So we know that the angles at the semicircle here, the middle angle ni adalah 90 degrees angle. The fixed one. So how to find the X? Okay, now this is triangle. Okay, kalau triangle, sudut dalam triangle adalah 180 darjah. Okay, A plus B plus C would be 180. A plus B plus C equals 180. Doesn't matter the shape. Bentuk apa pun, dia tetap 180. So in this case, 35. Okay, kita ambil lah semua 35 plus 90 plus X would be 180.
Okay, so how to find the x? Okay, so to find the x you maintain on the left side. Okay, so 35 and 90 ni tambah kan. So when you move there become tolak. Okay, so 180 minus 35 minus 90. Okay, so you use your calculator. 180 minus 35 minus 90, you will get 55. Okay, 55 here. So the answer is 55. Okay. Okay, so the third one is radius tangent theorem. Okay, so the angle between a tangent and a radius is 90 degrees. Okay, so apakah itu tangent? Tangent is here, the straight line bawah ni. Tangent ni is a straight line that touch the circle at one point. Okay, itu dia punya syarat lah. Okay, syaratnya untuk dia menjadi tangent, dia mesti macam ni. Garisan lurus ni sentuh satu point saja, mesti satu point sajalah. Okay, macam ni lah dia sentuh kat sini, contact point dia. So, tangent ini dengan radius jari akan membentuk sudut 90 darjah. So, tengok contoh, di manakah tangent? Okay, ini adalah tangent lah. PTQ ni tangent. Sebab dia touch at one point only. So, from the center dengan circumference, kita panggil radius. Okay, so radius at the tangent would make 90 degrees angle. Itu fix lah. Okay, so to find x, okay, this is triangle. Again, cikgu dah cakap tadi dalam triangle 1, 2, 3. Setiap sudut bila kita tambahkan, dia akan jadi 180 darjah. Okay, nampak? Cikgu tambahkan semua sudut di dalam triangle ini, it would be 180 degrees. So, untuk mencari nilai x, senang sahaja. Okay, sudut di sini adalah tambah, bila pergi sana jadi tolak. Okay, so 180 tolak 90 tolak 65. Okay, so you gunakan calculator. Jangan lupa bawa calculator masa exam. Sangat penting. Okay, you akan dapat 25. Okay, sudut 25. Macam ni. Jangan tulis apa-apa lagi nombor di bawah. Kata kalau ini jawapan you 25. So, you letak lagi dekat sini 50. Gatal tangan letak 50. You akan salah tau. Okey, kita akan cari jawapan terakhir sahaja. Okey, kita akan cari yang last sahaja. Jangan nak gatal tangan letak apa benda-benda nombor kat bawah ni. Tulisan mesti clear, jelas, besar. Jangan tulis kecil-kecil, tak nampak, salah nanti. Okey, yang keempat ialah two tangent theorem. Okey, so two tangent theorem ni okey, melibatkan dua tangent. So maksudnya satu bulatan ada dua tangent lah. Ini tangent pertama, ini tangent kedua. Okay, tangent tadi a straight line that touch the circle at one point. Satu garis lurus yang menyentuh bulatan pada satu titik sahaja. So, kita ada dua tangent, pertama dan kedua. So, konsep two tangent theorem ni, dia senang sangat. So, bila kita ada dua tangent di sini yang kita sambungkan, okay, and then pada titik contact point tadi, pergi kepada center. So, kita potong. Ada dua triangle dekat sini. Okey, konsep dia senang sahaja. Panjang. Okey, cikgu guna pen lah. Okey, maksudnya macam ni. Okey, panjang di sini, katakanlah 5 lah. Okey, 5 cm. Akan bersamaan dengan panjang di sini. Dia akan sama. Okey, radius pun samalah. Kalau sini 3 cm, sini pun 3 cm. Begitu juga dengan sudut. Kalau sudut di atas ni adalah kalau sudut di atas ni adalah 30. Ya Allah. Okey, atas ni 30, bawah 30. Okey. Ada konsep dia sama. Okey, ada congruent. The triangle here and the triangle here congruent. So, dia akan sama dari sudut dan juga sisi. Ini konsep ni kena faham lah. Okey, panjang ni ke sini katakanlah contoh lah ya. Okey, contohnya 4. Okey, sini pun sama 4. Dia akan sama. Congruent, dia macam kembar. So, konsep ni kena faham lah. Okey, sometimes dia bagi gambar macam ni, dia letak, oh ini adalah 5 cm, sini adalah X. Apakah X? So, X 5 lah, dia akan sama. Because they are congruent. Okey. Okay, seterusnya yang kelima, sudut dalam tembereng selang-seli. Okay, angles in the alternate segment. Okay, this one, okay, akan ada satu triangle di dalam circle. Okay, ni triangle ABC
Okey, lepas tu ada satu lagi tangent PAQ di bawahnya. Okey, jadi sudut yang luar ni, okey, luar daripada triangle yang cikgu tunjuk ni kat sini, dia akan sama dengan sudut yang bertentangan dengan dia. Same. Nilainya sama. Okey, dia akan sama. Okey, so cikgu tunjukkan dengan pen. Okey, so contohnya kalau kat sini, ini A, dia akan sama dengan very sensitive. So, katakanlah sini A, sini akan A juga. Okey, katakanlah sini B. Okey, ni luar triangle B kat sini kan. Okey, so pergi masuk dalam opposite dia. So, ni B. Nilai sama. So, tengok kepada contoh dia nak cari nilai X kan. So, X ni ada segitiga A, segitiga A, B, T. Alright. So, ada satu tangent dekat luar ni. Okay, so sudut luar tangent ni 80. So, macam mana kita nak tahu sudut dalam tembeling selang sendiri yang sama dengan 80 yang mana? So, untuk 80 pergi masuk dalam. Okay, masuk dalam. So, opposite dia di sinilah. Okay. Opposite dia kat situ. Okay, masuk opposite situ. So, sini 80. Okay, so we have 40, we have 80, we have X. So, konsep yang sama. Tadi kita tambahkan semua di dalam. Okay, semua sudut di dalam segitiga akan menjadi 180. Okay, maka nak mencari X, 180 kena tolak ini. Okay, ini tambah persada jadi tolak. So, tolak 80, tolak 40. So, X akan menjadi 60 darjah. Okay, so ini jawapannya. Okay, baik. Yang keenam ialah sisi empat kitaran, cyclic quadrilateral. So, cyclic quadrilateral ni bermaksud dalam satu bulatan ada segi empat. Dalam dia ada segi empat. Dan segi empat ni mesti berada pada bucu-bucu. Okay, dia mesti touch the circumference, mesti sentuh lilitan. Okey, dan konsep dia pula sudut yang bertentangan. Contohnya macam macam ni A bertentangan dengan C kan. So A tambah C akan jadi 180. B tambah D akan jadi 180 juga. Okay, so the opposite angle. Okay, when you plus the opposite angles, the sum is 180 degrees. Okay, so kita tengok contoh Okay, contoh kita kira X dululah. Tak nak, kita kira Y dulu. Y lebih senang. So, kita tengok sudut Y dengan 80. So, bertentangan Y tambah 80 akan jadi 180 kan. So, kita gunakan pen. Okay, Y tambah 80 akan jadi 180. So, apakah Y? Okay, senang saja. 80 bawa sana lah. Tambah 80 jadi tolak 80. Okay. So, Y adalah 100. Senang je. Okay. Sekarang pergi kepada X pula. 2X dengan X. Kita tambah dapat apa? X tambah 2X. Konsep. Kalau ikut konsep ni, dia akan jadi 180. Because it's opposite angle. Okay, X tambah 2X. RM1 tambah RM2, RM3. Tu konsep senang nak ingat ya. So, 3X sama dengan 180. So, how to find the X? Okay, 3X ni 3 darab X kan. So, darab bila move here become bahagi. Become divide. So, just divide by 3. Your X will be 60 degrees. Okay? Okay, baik. Nombor 7 yang ketujuh sudut perluaran bagi sisi empat kitaran adalah sama dengan sudut pendalaman bertentangan yang sepadan. The exterior angle, exterior itu luar, sudut luar, exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to its corresponding opposite interior angle. Maksudnya, okay, B sudut luar kan, so dia masuk dalam opposite, masuk dalam pergi opposite, dia akan sama dengan A. So, nilai A dengan B adalah sama. Okay, so kita tengok contoh Contohnya sekarang dia nak cari nilai X dan Y. Okay, so kita tengok X Untuk X ni, kita masuk dalam, ini bertentangan. Samalah. So, maksudnya 115. Okay, dia macam ni. Sudut luar ni, sudut perluaran ni, yang luar ni, X ni, masuk dalam, lepas tu pergi opposite. So, X sama dengan 115. Macam tu aja. Very easy. Okay, padamlah. Senang nak conteng. Okay, untuk Y pula, sama juga. 80 kan. Pergi, masuk dalam, and then opposite dia.
So, Y pun sama dengan 80. Okay, itu konsep untuk sudut pengeluaran bagi sisi 4 kitaran yang sama dengan sudut pendalaman bertentangan. Okay. Okay, baik. Kita pergi kepada bab 7. Okay, 7 ialah plan dan dongakan. Plan and elevation. Okay, bab ini senang sebenarnya. Okay, you can imagine sahaja. Okay, daripada 3D menjadi 2D. From 3D becomes 2D. So, tengok contoh teruslah. Okay, so dia nak suruh you lukis satah mengufuk daripada atas, pandangan atas. So, pandangan daripada atas, okay, bentuk ini. So, daripada atas you akan nampak kiri dan kanan terbentang. So, you have two triangles. Two rectangles. Ada dua segi empat tepat lah. Okay. So, untuk dia punya ukuran, so panjang dia 3, dia tetap akan jadi 3. So, ini 2 cm kan. So, kalau kita bahagi kepada 2, akan jadi 1 dan 1. So, dia akan jadi macam ni. Bila you lukis, soalan minta you lukis, mestilah menggunakan pensel dan pembaris. Okey, itu ada markahnya. Okey, markah yang garisan itu haruslah lurus dan tepat dengan 90 darjah. Okey, kita boleh terima ralat lebih ralat sikit saja. Okey, so itu ada markahnya. Okey, untuk kedua, satah mengufuk. So juga daripada atas, pandangan atas. Okey, pandangan atas apa yang kamu nampak? Okey, you nampak square kan tengah-tengah ni, square tengah-tengah. Lepas tu bentangan bagi bentuk trapezium ada 4. Atas bawah kiri kanan kan. Okey. So dia punya sisi pun kena sama. 3 cm, 1 cm, ukur betul-betul ukuran yang betul. Okey. Untuk atas ni maksudnya kadang-kala soalan akan cakap lukis skala penuh. Okey, dia kata sila lukis skala penuh ataupun dia akan cakap full plan. Full plan bermaksud apa? Pandangan atas lah, from the top. Okey, itu cara dia. Pandangan daripada atas ya. Okey, tengok satu lagi contoh. Okey, contoh seterusnya, satah mencancang sebagaimana dilihat dari X. So, you kena draw a plan lah. Okay, vertical plane as viewed from X. Lukis yang daripada X. Yang ni bukanlah dari atas kan, ni daripada sisi X. So, daripada pandangan mata kamu kat sini, you nampak yang pertama ada rectangle sini kan. Lepas tu nampak kedua rectangle. So, ada dua je. 1, 2 yang you nampak kan. So, 1, 2. Benda yang sama. So, yang pertama ni lukis sebiji macam yang you nampak paparan di sini. 3 panjang, lebar 1. So, lukis 3 cm, 1 cm. Okey, yang atas ni pun sama. Yang atas ni, belakang ni, okey, belakang ni ada 3 cm kan, daripada bawah. So, sambung je 3 cm, sambung je lagi 3 cm. Dia punya lebar tetap samalah 3. Okey. Untuk label I stroke A, J stroke B, dia macam ni. Kalau you tengok dari sini H kan, H depan D belakang kan. Sebab tu dia buat H stroke D. Tetapi di dalam exam, simbol ini tak ada pun tak apa. Okey. Yang ni tak ada pun tak apa, tak payah buat. Okey, tak payah buat. And then 3 cm ni pun you tak label pun tak apa. Kosong. You hanya perlu lukis plan sahaja. Lukis je. Ni tak tepat lah ya. Senyit-senyit ni cikgu contoh je. Dan dalam mesti kosong. Kosong. Jangan tulis 3 cm kat dalam. Tak boleh, dah jadi salah. Okey, kat luar je boleh conteng. Kalau tak nak tulis 3 cm ni pun tak payah. Ukur je tepat-tepat. Betul-betul. Okey, so ini saja yang paling penting dalam bab 7. Okey, kita teruskan dengan bab 8 ya. Bab 8, locus dalam 2 dimensi. Loci in 2 dimensions. So, kita ada basic yang paling basic adalah dia punya bentuk locus lah. Okey. So, contoh ini adalah contoh soalan dan jawapan. Laka dan nyatakan locus bagi titik A dalam setiap situasi berikut. Sketch and state the locus of point A in each of the following situations. So, yang pertama, titik A pada hujung jarum minit sebuah jam. So, ada telegram pula. Okay, so point A at the tip of the minute hand of a clock. Okay, so point A, ni point A ni, a tip of the minute hand, at the tip of the minute hand of a clock. So, bila dia bergerak, apakah bentuk yang terhasil? So, bila dia bergerak, dia akan menghasilkan bentuk apa? Bentuk bulatan. So, ini adalah locus berbentuk bulatan. Mean locus adalah the movement, pergerakan dia.
Okey, yang membentuk lintasan, satu lintasan. Okey, yang kedua, titik A pada lampu sebuah kereta yang bergerak di sepanjang jalan raya yang lurus. Point A on the lamp of a car that moves in a straight road. So A ni bila bergerak dalam jalan yang lurus, dia akan lurus lah. Okey, so garisan lurus ini dalam bahasa matematik kita kata locus garis lurus mengufuk. Okey, mengufuk macam ni. Kalau mencancang macam ni, tegak. Vertical tu mencancang. Kalau horizontal we call mengufuk. Okey. Okay, contoh seterusnya yang ketiga, titik A pada bumi yang beredar mengelilingi matahari. So point A on the earth revolving around the sun. So bila dia pusing, okay, mengelilingi matahari, dia akan membentuk locus bentuk elips. Maksudnya macam ni lah. Okay, bentuk elips. So yang keempat, titik A pada tayar basikal yang sedang bergerak menuruni bukit. So bila turun bukit, the point A, okay, or the tire of a bicycle that is going down a hill. Yang touch dengan hill akan jadi dot begini bentuknya. Betul? Okay, so kita dalam bahasa matematik kita tulis locus garis lurus yang selari dengan bukit. Okay, the locus of the straight line which is parallel to the hill. Okay, yang parallel. Okay, baik. So, dalam bab 8 ni, dia ada 5 syarat locus. Okay, you kena faham apa itu 5 syarat locus. Jadi, cikgu akan terangkan secara ringkas untuk 5 syarat inilah. So, the condition of loci. Yang pertama, okay, ini adalah soalan dan jawapan ya. Ini jawapan terus. Okay, yang pertama ni dia suruh lukis locus D. Di mana D ialah titik yang bergerak dengan keadaan sentiasa berjarak 1.4 cm dari satu titik tetap M. So, dia bagi M sahaja. Okay, dia bagi you M, lepas tu dia suruh lukis satu locus yang jarak dia 1.4 cm daripada M. Jadi kalau diberi satu titik, locus tu akan menjadi bulatan. Okay, dia akan menjadi bulatan. Okay, kenapa bulatan? Kerana 1.4 cm kan. Dia nak jaraknya 1.4 cm dari M. So, sini pun dia nak 1.4 cm. Sini pun mesti 1.4 cm. Sini pun mesti 1.4 cm. Jadi, jawapannya adalah satu bulatan. Okay, jika disuruh lukis, you kena lukis menggunakan jangka lukis lah. Jangka lukis, jejari 1.4. So, you lukis lah. So, macam kita dah buat latihan dalam kelas kan. Okay, so point D ni adalah bulatan lah yang always 1.4 cm from the point M. Okay, dan you kena label, ambil anak panah locus D. Okay, seterusnya. Okay, yang kedua, okay, lukis locus K. Okay, di mana K ni ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari dua titik tetap R dan S. So, dekat sini you are given 2 points. Kalau you diberi 2 point R dan S, okay, lukis locus yang sama jarak. So, mesti adil lah. Kat tengah-tengah lah kena lukis. So, garisannya akan berada di tengah-tengah. Perpendicular line. So, cara nak lukis, guna jangka lukis. Okay, kita dah ajar kan? So, you boleh tengok balik lah macam apa latihannya. Okay, boleh tengok balik YouTube macam mana nak buat garisan perpendicular line ni daripada form 1 pun dah belajar kan. So, ini lukis saja tengah. Okay, garisan tengah. Kalau soalan itu ada kotak-kotak, lagi senang. Bermaksud you tak payah guna jangka lukis, you hanya buat garisan sahaja. Kalau dia ada 3 kotak kiri, 3 kotak kanan, tengah-tengah. Okay, senang je kalau soalan tu ada kotak lah. Okey, yang ketiga, lukis locus P, okey, di mana P ialah titik yang bergerak dengan keadaan jarak tegaknya sentiasa 1 cm dari garis AB. Kalau dia bagi you satu garisan, okey, macam mana nak lukis locus yang adil, yang sama jarak, bermaksud satu atas, satu bawah. Memang macam tu. Okey, kalau 1 cm you kena guna jangka lukis. Kalau diguna kotak, dia kata 2 cm, 2 kotak, so atas 2, bawah pun 2. Yang penting kalau ada satu garisan, dia mesti atas dan bawah. Kalau garisan macam ni, vertikal, kiri dan kanan. Okey, you kira mengikut soalan. Okey, untuk samakan jarak dia. Okey, yang keempat ya, locus M. Okey, di mana M ialah titik yang bergerak dengan keadaan jarak tegaknya sentiasa sama dari dua garis selari UV dan FG. Okey, dia macam ni. So, you ada dua garisan kan? Dua garisan, jadi locus yang adil adalah di tengah-tengah kerana jaraknya akan sama. Okey, lukis garisan di tengah sahaja. Okey, nak bagi you nampak Bagi you nampak, so macam ni.
Okey, ada dua garisan. Okey, jadi nak lukis locus yang jaraknya sama dengan dua garis ni, jawapannya di tengah-tengah lah. Sebab jarak dia akan jadi sama. So, untuk soalan yang ada kotak-kotak, lagi senang. You hanya kira sahaja berapa. Macam ni ada dua kotak, ni pun dua kotak. So, jawapan kat tengah-tengah. Okay, so untuk kes ini, you kena gunakan jangka lukis lah sebab dia kosong. Okay, lukisan menggunakan jangka lukis, you boleh tengok balik buat revision sendiri. Okay, locus bagi titik M ialah satu garis selari dengan UV dan FG yang kat tengah ni, yang berada di tengah-tengah antara dua garis selari itu. Okay, so kita pergi kepada locus terakhir pula. Okay, so lukis locus C. Okay, C ialah titik yang bergerak dengan keadaan jarak tegak sentiasa sama dari dua garis yang bersilang PQ dan QS. PQ dan QS, so locus yang adil adalah di tengah-tengah. Okay, garis dia kat tengah-tengah. Okay, ini kena guna jangka lukis lah. Okay, so you buat satu arc. Okay, lepas tu from the arc, you akan buat cara untuk lukisan, lukis garisan tengah bisector pembahagi dua. Okay, bisect dia. So, locus C ialah pembahagi dua sama sudut dua garis bersilang itu. Okay, so senang je yang ini. Kalau jumpa je bentuk yang bersilang macam ni, locus dia mesti tengah-tengah. Tengah-tengah. Potong saja di tengah ya. So, habis untuk 5 syarat locus. Okey, so untuk soalan, okey, contoh ini adalah soalan objektif ya. Okey, dia dah bulatkan jawapan yang betul tapi kita bacalah ya. Rajah di bawah menunjukkan garis lurus KL. Okey, yang dilukis pada grid segi empat sama. Okay, the diagram shows a straight line KL drawn on a grid of equal squares. So, antara titik A, B, C, D, yang manakah adalah berjarak sama dari titik K dan titik L? Okay, so which of the points A, B, C or D is equidistant from the points K and L? Okay, so sebab soalan dia begini, soalan dia kata point yang mana panjang jaraknya sama dengan K dan L, jawapannya adalah D. Kenapa? You tengok ya. D dengan L ada 1, 2, 3, 4, 5. D dengan K pun 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, macam mana cikgu kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, betul 6. Okay, yang ni pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dia sama jarak kan? So, inilah jawapan dia. Okay, ini jawapan dia. Sebab dia kata sama jarak. You kena kira lah jarak dia. Okay, tapi kalau lah dia kosong, lukisan kosong, dia bagi satu garisan. So, you kena buat satu line perpendicular line. Bisector lah, tengah-tengah ya. Alright. Okey, contoh soalan kedua, soalan kedua untuk locus ya. So, rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan yang terterap di dalam sebuah segi 4J, L, and Q. So, segi 4J, L, and Q yang dilukis pada grid segi 4 sama. So, A, B dan C ialah titik yang bergerak dalam rajah itu. Okey, soalan yang ni dia tak suruh you lukis. You hanya pilih jawapan yang sedia ada je. Dia punya huruf yang sedia ada dalam ni sahaja. Okay. Alright, so kita tengok A. Soalan A. Ini soalan dan jawapan ya. So A, nyatakan locus bagi titik A dengan keadaan jaraknya sentiasa 3 unit dari titik O. So ingat yang pertama syarat locus tadi, kalau ada satu titik, locus dia mestilah bulatan. Okay, so kalau satu titik mesti bulatan kan? Okay, tapi apakah jejarinya? Kita tengok dia nak 3 unit. So daripada O 3 unit lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 kan? So 3 unit adalah satu bulatan lah. Okay, bulatan apa? Jawapannya KMPR. Bulatan KMPR sama je. Kalau you buat bulatan KRPM sama, boleh diterima. Yang penting satu bulatan. Okey, B. Nyatakan locus titik B dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis RM dan KP. Mana RM? Ini RM, ini KP. Nampak tak? Macam cikgu ajar tadi, syarat kelima. Kalau ada dua garisan bersilang macam ni, bersilang lah ni ya. So, locus ni akan berada di tengah-tengah. Betul tak? Jadi, kes untuk ini, nyatakan locus yang titik B yang jarak sama dari RM. So, kita okey, cikgu buat warna merah bagi nampak RM dengan KP. KP. Okey. Allah sengit. KP. So, di manakah locusnya? Mesti di tengah-tengah kan? Kita potong. Okey, satu. Lepas tu, satu lagi kat sini. Okey, so jawapannya LQ dan JN. Betul tak? LQ dan JN.
Okay, so itu dia punya. Sorry, N pun tak kena. Sorry cikgu sebab freehand kan. Dia macam ni. Okay. Okay, padam balik. Okay, teruskan dengan C. Okay, untuk C apa dia nak? Okay, untuk C, nyatakan lokus titik C dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garisan JQ dengan NQ. Mana NQ? NQ. Oh, ini pun sama juga. Okay, kita buat warna merah. JQ kat sini, NQ kat sini. Ni syarat yang kelima tadi kan. So, lokus dia mesti tengah-tengah. So, you kena lukis potong tengah-tengah. Tepat lah. So, LQ. Jawapannya LQ. Okay. Kalau keluar soalan macam ni, lagi senang. You tak payah lukis. You just ambil jawapan daripada yang soalan yang dah ada. Sedia ada. Menggunakan huruf lah. Okay, baik. Okay, baik. Kita dah sampai ke bab yang terakhir iaitu garis lurus. Okay, bab 9 garis lurus, straight lines. So, di sini kita ada soalan asas lah. Nyatakan kecerunan dan pintasan Y bagi setiap yang berikut. State the gradient and y-intercept for each of the following. Okay, sebelum tu cikgu nak tulis general equation of straight line lah. So, Y equals to mx plus c. Ini adalah general equation lah, persamaan arm untuk garis lurus. Sangat penting ya. So, M adalah kecerunan, C adalah pintasan Y. Yang ni lah kecerunan adalah gradient, pintasan Y, y-intercept. Okay, so tengok yang pertama. Okay, Y sama dengan 4x tambah 5 yang pertama ni. Okay, ini memang dah dalam bentuk persamaan arm. Okay, 4x tambah 5. Kita bandingkan dengan persamaan arm mx tambah 5. Okay. So, dari situ kita ambil M. M adalah koefisien bagi X, sebelah X. So, M sama dengan 4. So, C dia 5. 5 lah. Macam tu je kita tengok. Okay, untuk nombor 2, di sebelah X kita negatif 2. So, negatif 2 adalah kecerunan. 7 belakang tu adalah pintasan. Okay. Untuk nombor 4, okay, untuk nombor 4 cikgu tunjuk sikit lah. So, macam ini 2Y sama dengan X tolak 6, right? So, 2Y ni kita nak Y saja. Okay, X, 2 kita tak nak. Kita untuk cari kecerunan, kita kena Y saja sebagai subjek. 2 kena pindahkan. So, 2 darab Y, bila kita pindah darab jadi bahagi. Bahagi 2. So, X bahagi dengan 2. 6 pun bahagi dengan 2. Okay. Y sama dengan X bahagi 2 bermaksud ni 1 lah. Depan ni 1/2. Kita boleh tulis X per 2 ataupun caranya 1/2X. Sama juga kalau kita X kat sini tak ada 1 lah. Okay, 6 bahagi 2, 3. So, kita dah ada persamaan dia kat sini. Okay, bandingkan dengan general equation MX. Allah. Macam mana nak tulis? Boleh tak cikgu tulis tempat lain? Okay, Y sama dengan 1/2X tolak 3 bandingkan dengan MX tambah C. Puas hati. Tulis kat sini. Okay, so kita tengok sebelah M dia apa? Sebelah X apa? 1/2. So, kecerunan 1/2. Yang belakang sekali, negatif 3. So, the negative included. So, negatif 3 adalah pintasan Y yang belakang sekali. Sama case dengan yang ke-5 ni. Okay, kita nak cari M dan C. So, 4Y, kita tak nak 4. 4 kena pindahkan ke sini. Jadi, Y sama dengan, semua ni bahagi dengan 4. So, negatif 4X bahagi 4 tambah dengan 8 bahagi 4. So, kita mudahkan menjadi Y sama dengan negatif X sebab 4 bagi 4, 1. Tambah dengan 8 bagi 4, 2. Okay, jadi yang ini kita comparekan dengan persamaan umum. So, Y sama dengan negatif X tambah 2. Comparekan dengan persamaan arm straight line. So, M adalah negatif 1. Okay. C adalah 2. Okay. Kalau negatif saja bermaksud negatif 1 lah ya. Okay. Ini adalah cara mencari kecerunan melalui titik. Ini penting penting juga. So, katakanlah you ada 2 titik, diberi 2 titik lah. Okay. So, dekat dalam exam mungkin dia akan letak ini titik A, yang ini titik B. Okay. Cari kecerunan dia. So, senang sahaja. You kena guna formula ini. Okay. Nak guna formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. You kena label titik dia sebagai X1, Y1, X2, Y2. Okay, label titik koordinat lah. Okay, so choose mana-mana boleh.
Tetapi kalau once contohnya A, you nak letak, cikgu guna highlight sekejap. Pointer. So kalau titik A you nak letak X1, Y1 kan, make sure X1, Y1. Jangan X1, Y2 tak boleh. Dan X mesti dengan Y. Perempuan mesti kahwin dengan lelaki. XY. Tak boleh XX. Tak boleh YY. Okay, remember, dia mesti XY. Dan number dia mesti kalau satu, satulah. Okay. So untuk B digunakan X2, Y2 pula. Alright. So nilai ini masuk je dalam formula. Formula fix ya. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Yang ini formula semua ada diberi dekat depan ya. Okay, so M sama dengan Y2. Y2 yang mana? 5. So letak 5. Tolak dengan Y1 mana? 3, letak 3. X2 pula 6. Okay, tolak dengan X1, 2, letak 2. Tolak ni memang fix. Memang kena tolak. Kalau dekat sini ada nombor negatif, letak je nombor negatif. Follow sahaja apa yang ada. So, 5 tolak 3, 2. 6 tolak 2, 4. So, jawapannya 1/2. Mudahkan ya. Okay, itu untuk kecerunan. Okay, di sini ada 3 poin ya. Okey, katakanlah cikgu letak poin yang pertama, koordinat lah. 3 koordinat. Ini koordinat A, ini koordinat B, ini koordinat C. Dan mereka berada pada satu garisan lurus yang sama. So, tujuan cikgu tunjuk bentuk ni adalah nak bagi tahu dalam garisan yang sama, kecerunan dia pun akan jadi sama. So, kecerunan untuk titik A akan sama dengan kecerunan titik B. Kecerunan titik B sama dengan kecerunan titik C. Kecerunan A samalah dengan kecerunan C. Okey, kalau you dah cari kecerunan untuk A dan B, kalau dia tanya kecerunan untuk BC, sama sahaja jawapannya. Okey, cara nak cari macam slide sebelum ini. Yang tadilah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. M kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, ni formula dia. Okey, so ini adalah soalan terakhir untuk bab 9. Okey, so soalan dia adalah cari persamaan garis lurus, find the equation of the straight line. Okey, ingat equation adalah persamaan tadi. Maksudnya mesti ada mengandungi ini. Mesti ada Y sama dengan MX tambah C. Bermaksud mesti ada nilai M, mesti ada nilai C. Okey, so untuk kes yang ini dia ada 2 titik kan. Carilah M yang pertama. Cari kecerunan. So dia guna konsep yang Y2 tolak Y1 tadi. Okey, maksudnya dia guna sini X1, Y1, sini X2, Y2. Okey, kata kalau kita nak buat dekat sinilah, nak lebih faham, tak payahlah buat. Kita tengok je sebab jawapan dah ada kan. Okey. Nanti confuse. Okay, so untuk formula Y2. Okay, cikgu tuliskan formula je. Okay, formula dia M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay, so Y2 apa? Y2 adalah 5, so letak 5. Tolak Y1. Y1 1, letak 1. Bahagi X pula. X2 adalah 6. Tolak dengan X1 adalah negatif 2. So nampak tak? Tolak tetap tolak. Negatif 2 /-2. So buat begini. So 5 tolak 1, 4. Okey, tolak dan tolak jadi tambah kan? Jadi 6 tambah 2, 8. 4/8 dimudahkan jadi 1/2. Okey, so kita dah dapat M 1/2. Okey, so bila dapat M 1/2, kita masukkan nilai ke dalam Y sama dengan MX tambah C. So di titik B, you boleh pilih A atau B. Okey, untuk step yang kedua, ni step pertama tadi dah settle kan? Kita dah cari kecerunan. Okey, step kedua, bila kita nak masukkan nilai, kita pilih salah satu titik. So dalam soalan ni dipilih titik B, which is 65, di mana 6 akan menjadi point untuk X, 5 akan menjadi point untuk Y. Okay, so melalui persamaan umum dia, Y adalah 5. Letak kat sini 5. Okay, M tadi kita dah tahu 1/2 kita dah cari kan. So letak 1/2. X adalah 6. Letak 6 tambah C. Sekarang nilai C yang kita tak tahu. Okay, daripada sini macam mana dapat C sama dengan 2? Okay, cikgu tunjukkan ya. Daripada sini, okay, 5 sama dengan 1/2 6 tambah C. Okay, so 5 sama dengan 2 dengan 6 ni boleh potong. Bahagi 2 bahagi 2. So dapat 3 tambah
C. Okey, so C sama dengan 5. Ni 3 ni tambah pergi sana jadi tolak. Tolak 3. So C sama dengan 2 pun boleh. Okay, so dapat C sama dengan 2. Akhir sekali masukkan M dan C sahaja ke dalam persamaan. Maksudnya macam ni. Y sama dengan MX tambah C kan. Hanya M dengan C je kamu gantikan semula. Ini yang ketiga. Ni yang ketiga. Nampak? Yang pertama, yang kedua, ni yang ketiga. So, Y biarkan dalam bentuk Y. M berapa tadi? M adalah 1/2 kan? So, 1/2 X plus C is 2. So, plus 2. Okay? Nampak tak jawapannya? Sama. Okay? So, ini sahaja untuk bab 9 yang paling penting yang kamu perlu tahu. Okey, baik, setakat ini sahaja ulang kaji kita yang kedua. Jadi cikgu harap kamu dapat lihat semula video cikgu ulang kaji yang pertama dan juga ulang kaji yang kedua. Okey, bahagian 1 dan bahagian 2. Jadi cikgu harap sangat kamu tonton dan cikgu doakan semua murid-murid SMK Bercam boleh menjawab yuasan matematik dengan baik dan lulus dengan cemerlang. Okey, mana yang dah lulus di peperiksaan pertengahan tahun, kita akan mendapat keputusan lebih baik. Yang mana gagal sebelum ini, cikgu harap kamu usaha untuk lulus. Okey, cikgu doakan semuanya. Okey, baik. Good luck.